Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Untuk kelas kita pada hari ini, kita akan teruskan dengan topik yang terakhir di bawah subjek DBC 212 Computer Application. Untuk tajuk yang terakhir iaitu Chapter 6, kita akan belajar tentang Basic Internet Search Technique and Email. Kita akan belajar sedikit tentang internet dan teknik pencarian dan juga email. Apa yang awak akan belajar dalam chapter 6 iaitu chapter terakhir ini, ada dua subtopik yang utama. Yang pertama, awak akan belajar tentang performing internet searching techniques. Awak akan belajar cara-cara untuk mencari bahan menggunakan teknik yang sesuai di internet. Okey, sebelum awak mulakan teknik pencarian bahan-bahan di internet, awak akan belajar sedikit tentang internet. Apakah yang dimaksudkan dengan internet, network dan world wide web ataupun lebih dikenali sebagai WWW. Okay. Awak juga akan belajar tentang search engine ataupun enjin carian. Sedikitlah awak akan belajar. Okay. Yang kedua, di bawah subtopik yang pertama ni, awak akan belajar tentang search teknik pencarian, yang mana ada 3 teknik pencarian yang utama yang awak akan belajar. Yang pertama adalah keyword, phrases and synonym teknik. Yang kedua adalah boolean teknik. Dan yang ketiga adalah truncation teknik. So, itu awak akan belajar dalam subtopik yang pertama. Okay. Dalam subtopik yang kedua, awak akan belajar practicing using email features. Awak akan belajar cara-cara untuk menggunakan ciri-ciri ataupun feature dalam email. Okay, awak akan belajar sedikit tentang email account provider features dan juga email security and privacy. Okay, awak akan belajar sedikit tentang ciri-ciri email dan awak akan belajar privacy dan keselamatan account email, yang mana perlunya ada strong password, secure internet access, dan juga awak akan belajar tentang email attachment. Okay, itu sedikitlah yang awak akan belajar dalam chapter 6 pada hari ini. Okay, kita tengok yang pertama dulu, iaitu internet searching technique. Okay. Seperti yang saya maklumkan sebelum ni, awak akan belajar tentang beberapa terma lah bila mana kita cakap bercakap tentang internet. Okay. Terma yang pertama kita akan tengok adalah network, ataupun bahasa Melayu dia dikenali sebagai rangkaian. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan network? A network is a group of interconnected computer systems to communicate and exchange data. Okay. Rangkaian ataupun network adalah satu kumpulan sistem komputer yang saling berkait antara satu sama lain. Okay. Interconnected, saling berkaitan ataupun saling berkait. Okay. So, bila kita cakap tentang network itu, rangkaian itu adalah satu kumpulan sistem komputer. Sistem komputer yang saling berkait antara satu sama lain. Okay, sistem komputer yang saling berkait antara satu sama lain ini digunakan untuk berkomunikasi dan exchange data. Berkomunikasi dan juga bertukar-tukar data. Itu yang awak kena faham lah tentang maksud network. Okay, awak bayangkan satu rangkaian, ni rangkaian yang komputer yang ni, komputer nombor 1, ini komputer nombor 2, komputer nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Ini adalah satu kumpulan rangkaian sistem komputer yang mana mereka saling berkait antara satu sama lain untuk berkomunikasi dan bertukar-tukar data. This computer system komputer yang tadi tu, can be either laptops, desktop, smartphone, TV, cars and etc. Satu sistem komputer yang saling berkait tadi tu, boleh jadi sama ada sebuah laptop, desktop ataupun PC desktop, smartphone, TV, kereta yang menggunakan sistem GPS dan juga lain-lain. Ini adalah satu rangkaian sistem komputer yang mereka ini saling berkait. Itu adalah maksud network. So, bila kita dah faham maksud network, kita dah tengok network adalah satu rangkaian
sistem komputer yang saling berkait antara satu sama lain untuk bertukar-tukar data dan juga berkomunikasi. Sekarang ni kita akan tengok maksud internet pula. Okay, apa maksud internet? Internet datang daripada dua perkataan, iaitu inter-network. Okay. So kita gabungkan dua perkataan ini, kita dapat perkataan internet. So apa yang dimaksudkan dengan internet? The internet is a massive network, the network of network. Okay, internet itu adalah satu rangkaian yang besar, massive, besar, iaitu rangkaian kepada rangkaian. Network of network, rangkaian kepada rangkaian. It provides the electronic communication structure. Ianya menghasilkan satu struktur komunikasi elektronik. Struktur komunikasi elektronik. Okay. Alright. Itu yang kena faham tentang internet. Dia adalah rangkaian kepada rangkaian yang sangat besar yang menghasilkan satu struktur komunikasi secara elektronik. So according to Britannica website, menurut kepada website Britannica, the internet is a vast computer that connects the internet is a vast network that connects computers all over the world. It is a millions of interconnected networks. So menurut kepada website Britannica, internet adalah satu rangkaian yang sangat besar, okay, yang menghubungkan semua komputer di serata dunia. Okay. Semua sistem komputer di serata dunia digabungkan dalam satu rangkaian yang dikenali sebagai internet. So ini adalah jutaan rangkaian yang saling berkait antara satu sama lain. So network itu, okay, rangkaian adalah satu sistem komputer yang saling berkait. So internet ini adalah jutaan rangkaian komputer-komputer yang saling berkait di serata dunia. Okay. Apa lagi awak kena tahu pasal internet? It connects millions of computers across the globe through a network that enables any computer to be able to communicate with another. Ianya menghubungkan jutaan komputer di serata dunia melalui satu rangkaian yang membolehkan mana-mana komputer untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Disebabkan ini adalah satu jutaan rangkaian yang saling berkait, so komputer boleh berkait dengan komputer yang lain. Sistem komputer A boleh berkait dengan sistem komputer B di serata dunia. Through the internet, people can share information and communicate from anywhere with an internet connection. So melalui internet inilah manusia boleh bertukar-tukar maklumat dan informasi dan berkomunikasi dari serata dunia menggunakan internet connection ataupun capaian internet. Okay. So awak bayangkan, okay, ini adalah peta dunia, okay, yang mana garisan-garisan ini adalah rangkaian-rangkaian, okay, semua garisan ini. So untuk internet ini kita tak menggunakan satelit, okay, yang ada di angkasa, tak ada. Okay, sebab bila kita transfer satu data, okay, kalau kita hantar ke satelit, capaian dia lambat untuk sampai. Okay. So apa yang berlaku kalau kita nak gabungkan data-data rangkaian-rangkaian ini, kita menggunakan fiber optik. Okay. Fiber optik ini akan ditanam di bawah laut, yang mana, okay, awak tengok dekat sini di serata dunia semua bergabung antara satu sama lain. Ya. Macam contohnya, okay, awak sekarang di Malaysia, di area sini, okay, awak nak dapatkan data daripada Australia kat sini. So akan adanya satu rangkaian data ataupun network dekat sini yang akan menghubungkan data daripada Australia sampai kepada awak di Malaysia. So kesemua jutaan rangkaian tadi ni yang menghubungkan sistem komputer di seluruh dunia, itulah yang dikenali sebagai internet. Alright. Okay ya. Okay. Bila awak dah faham tentang internet, sekarang ni kita nak tengok satu lagi frasa, iaitu World Wide Web ataupun dikenali sebagai WWW. Okay. The terms internet
and World Wide Web are often used interchangeably, but they are not the same thing. Okay, frasa ataupun terma internet, okay, dan juga World Wide Web ataupun www ini selalu digunakan, okay, ya. Tapi kedua-dua ni tidak membawa maksud yang sama, bukan perkara yang sama. Internet adalah internet adalah rangkaian. World Wide Web adalah perkara lain. Okay, apa yang dimaksudkan dengan World Wide Web? The World Wide Web or web needs the internet to operate on. Okay. Untuk kita menjalankan operasi menggunakan www ataupun web, kita perlukan capaian internet. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan World Wide Web? It is the pages you see when you are online on a device. Ianya adalah, kita kata macam paparan. Okay, paparan apa yang awak nampak bila mana awak online dalam satu device. Okay. So bila awak klik, contoh awak nak buka YouTube, so awak type www.youtube.com. So awak perlukan internet, rangkaian tadi tu. Okay. So bila awak klik www.youtube.com, paparan YouTube itu paparan yang first awak nampak bila awak klik website itu adalah World Wide Web. Okay, ya. Alright. So World Wide Web ataupun paparan ini tadi adalah most commonly used service on the internet. Adalah servis yang paling banyak digunakan sekali di internet. Semua paparan, semua page yang awak nampak itu adalah World Wide Web. Tak kisahlah awak buka YouTube ke, awak buka Facebook, awak buka email, awak buka Instagram, Twitter, semua itu paparan first itu adalah World Wide Web. Dia adalah pages, layan ataupun paparan yang awak nampak bila mana awak online menggunakan sesuatu device. Okay. Apa lagi awak kena tahu berkenaan dengan World Wide Web? The web is a way to view and share information over the internet via web page or website. So, web itu adalah satu cara untuk awak melihat dan berkongsi informasi melalui internet. Okay. Melalui web pages ataupun website. So, web page ataupun website itu adalah web. Okay, awak boleh bertukar-tukar information, awak dapat tengok sesuatu perkara melalui internet dekat YouTube. Itu adalah website, web. So seperti mana yang saya cakap tadi, it is the most commonly used service on the internet. Ini adalah servis yang paling banyak digunakan di internet. The information, be it text, music, photos or videos or whatever, is written on the web page served up via a web browser. So apa-apa informasi yang awak nak tengok, sama ada dalam bentuk teks, dalam bentuk muzik, dalam bentuk gambar, video dan apa-apa bentuk yang lain, adalah diletakkan ataupun tertulis di web page yang boleh awak serve melalui web browser. So kalau awak nak buka YouTube macam saya cakap tadi, awak akan buka web browser dahulu. So nanti awak akan ke web page. Okay. So contoh World Wide Web, okay, yang selalu guna pakai adalah Google, YouTube, Facebook, Instagram, Wikipedia, Amazon and other website. Ini adalah contoh-contoh website lah yang selalu diguna pakai. So the World Wide Web, okay, uses Hypertext Transfer Protocol ataupun HTTP to access information that lives on a different network. So bila mana kalau awak perasan awak buka website tu, kadang-kadang dia ada tulis HTTP. Itu adalah bermaksud Hypertext Transfer Protocol. Yang mana World Wide Web tadi tu, pages tadi, dia akan menggunakan HTTP ini untuk akses information ataupun maklumat yang ada di network yang lain. So kadang-kadang macam contoh awak dekat Malaysia, awak nak akses maklumat itu berada di United States. Contoh awak di Malaysia, okay, awak nak akses maklumat yang berada di United States. Okay, United States of America. So
So data ni ada di SSD di Amerika lah. Okay, ya. So awak punya website dia akan menggunakan HTTP ini. Okay. Hypertext Transfer Protocol tadi tu untuk membolehkan awak di Malaysia untuk akses maklumat di United States. Okay. Alright. Tu serba sedikit lah yang awak kena faham tentang Hypertext Transfer Protocol. Okay. Sama juga kalau awak dekat Malaysia, awak nak akses maklumat yang berada di Australia. Okay. So, komputer awak di Malaysia melalui internet kita akan akses HTTP, okay, protokol itu untuk membolehkan awak di Malaysia untuk connect ataupun cari data awak di Australia. Okay. We use web browsers, Google Chrome, Firefox, Safari to have access to web resources. So kita menggunakan web browser. Contoh web browser kita ada Google Chrome, Firefox dan juga Safari untuk membolehkan awak akses kepada web resources, sumber-sumber website. So contohnya awak bayangkan, okay, awak nak ke hotel yang ini. So hotel yang ini awak nak tengok apa yang ada di hotel ini. So hotel ini adalah ibarat satu website. Okay. Okay. Right. So awak berada di, contohnya awak berada di bakery ni. Okay. Awak di sini, awak nak ke hotel yang ini. Okay. Apa yang awak buat? Awak akan naik kereta, okay, untuk ke hotel yang ini. Okay. So awak bayangkan hotel ini adalah satu website yang awak nak layari. Okay. Kereta ini adalah data. Okay, ya. Jalan raya ini, jalan raya yang awak tengah naik ni, okay, ini adalah internet. Okay, right. So data awak daripada bakery, okay, data ini akan ditransfer ke website yang ini melalui jalan inilah, iaitu jalan itu adalah internet. Ingat yang macam saya cakap tadi, internet adalah rangkaian yang menggabungkan satu komputer dengan komputer yang lain. So awak dekat sini, dekat bakery ni, awak nak ke hotel, okay, awak akan menggunakan jalan raya ni. Okay. Sama juga, awak yang berada di satu website, satu komputer, okay, awak nak ke website yang lain, awak akan menggunakan data dan juga internet untuk awak ke website yang lain. Right. Okay. Search engine. So awak dah tengok dah berkenaan dengan internet, network dan juga website. So sekarang ni kita nak tengok perkara kedua, iaitu search engine ataupun enjin carian. Okay. Search engine, enjin carian. Okay. Enjin carian, search engine. You can search for any information on the web using any number of different search engine. Awak boleh menggunakan ataupun awak boleh mencari apa-apa informasi di website menggunakan apa-apa search engine yang berbeza. Okay, enjin carian yang berbeza. Apakah yang dimaksudkan dengan search engine? Search engines are the large database of web page file. Search engine ataupun enjin carian adalah satu database ataupun data yang besar yang ada pada web page file. Search engine use program called spiders or robots to crawl through the web pages, index the information and add it to the search engine. So enjin carian ini menggunakan satu program yang dikenali sebagai spiders ataupun robot. Yang mana spiders dan robot ni dia akan crawl, merangkaklah melalui web page dan dia akan index the information dan tambahkan kepada enjin carian. Contoh awak cari berkenaan dengan contoh awak cari tentang berkenaan dengan rumah teres. Okay. Right. So bila awak type dekat perkataan rumah teres dekat search engine ni tadi, okay, program yang bernama spider ataupun robot ni dia akan cari dekat semua data-data yang ada dekat internet. Okay, dia akan indekskan, dia akan masukkan, okay, semua frasa yang berkaitan dengan rumah, semua website
Okay, website yang berkaitan dengan rumah teres tadi, dia akan tambah dalam search engine awak. Sebab tu kalau awak buka Google, awak type je contoh rumah teres, tak keluar semua perkataan ataupun website yang berkaitan dengan rumah teres, gambar website dan sebagainya. So macam mana internet dia cari website tadi tu, dia menggunakan spiders ataupun robot tadi. Okay. Most of the information is free, though there are maybe links to sites that are not free. Kebanyakan information, okay, yang spider ataupun robot ni cari dekat internet tadi, kebanyakannya adalah free, percuma, awak boleh akses. Walaupun terkadang ada link ataupun capaian yang tidak percuma, tak free, awak kena bayar, awak kena subscribe. Okay. So example of search engine, okay, ini adalah contoh-contoh enjin carian. Okay, kita ada Yahoo, kita ada Ask Jeeves, kita ada Google, kita ada Bing dan juga kita ada DuckDuckGo. Ini adalah contoh-contoh lah enjin carian. Okay. Enjin carian yang paling top, okay, yang paling utama setakat 1 Jun 2020, kita ada Google. Okay, Google yang paling utama lah. Okay, dan yang kedua kita ada Bing. Yang ketiga kita ada Yahoo, dan yang keempat dan juga yang kelima Yandex. Okey, yang keempat ni saya tak sure apa. Nanti bolehlah awak cari sendiri. Tapi yang paling top kita ada Google lah. Okey. Alright. Okey, yang seterusnya kita akan sambung dengan satu topik, search technique to refine searching result. Okey. Bila mana awak menggunakan internet untuk awak mencari apa-apa maklumat, okay, awak ada beberapa teknik yang boleh awak gunakan untuk kita kata macam memperhalusi lagi ataupun kita minimizekan lagi ataupun kita maximizekan lagi awak punya searching result awak supaya result yang awak dapat tu adalah lebih tepat. So untuk subjek computer application ni ada 3 teknik yang awak akan belajar untuk kita refinekan awak punya searching result. Okay, teknik yang pertama dikenali sebagai keyword, phrases and synonym teknik. Teknik kata kunci, frasa dan juga teknik sinonim. Teknik yang kedua adalah boolean teknik. Okay, teknik boolean. Dan yang ketiga adalah truncation ataupun wildcard teknik. So kita akan tengok one by one lah. Okay. Refining your search, okay, bermaksud to do a basic search on most search engine, type in a keyword you have identified. Okay, untuk kita membuat satu carian di internet, okay, selalunya kita akan letak keyword lah pada enjin carian tadi tu. Kita akan letak keyword ataupun kata kunci. Contohnya, kata kunci yang dikenakan pasti awak nak cari maklumat mengenai kanser. Okay, so awak pun buka lah Google Chrome tadi tu. Okay, awak buka search engine Google, so awak type kata kunci kanser. So bila awak type je kata kunci kanser, ianya akan menghasilkan result yang banyak. Okay, this will reproduce the greatest number of result, though often not what you want. So bila awak type kata kunci yang umum seperti kanser tadi ni, ianya akan menghasilkan jumlah carian dalam bentuk yang banyak. Okay, semua yang related dengan kanser, gambar, video, artikel, keratan surat khabar, website dan sebagainya, semua akan keluar. Dan kadang-kadang ianya bukan apa yang awak nak. Okay. So bila kita nak fokus pada apa yang awak nak daripada enjin carian tadi tu, kita boleh gunakan kita boleh gunakan 3 teknik yang saya mention sebelum ini. Okay. You can refine and improve your search by using different technique to broaden or narrow your search result. Awak boleh haluskan lagi ataupun improvekan lagi awak boleh halus dan improvekan lagi awak punya carian awak menggunakan teknik-teknik yang 3 yang saya mention sebelum ini. Okay, so kita masuk teknik yang pertama, iaitu refining search using method 1. Kita gunakan keywords, synonyms dan juga phrases. Okay, kita gunakan kata kunci, sinonim dan juga frasa. Okay, teknik yang pertama ni ada 6 langkah yang awak kena buat. Okay, alright. Langkah yang pertama adalah awak kena analyze topik. Okay, step 1, you have to analyze the topic. Okay, contohnya example, I want to know
I want to research about cancer. Saya nak buat satu kajian tentang cancer. What about this topic are you interested in? So awak kena analyse dulu topik awak. So cancer itu common, sangat umum. So awak kena analyse dulu topik apa yang awak berminat. Contoh awak berminat tentang brain cancer. Kita dah boleh dah. Okay, brain cancer. Okay. So awak dah analyse, awak dah pilih dah topik yang mana awak nak. Awak dah jalankan langkah yang pertama. Langkah yang kedua, okay, awak kena kenal pasti key konsep kunci dia. Okay, ataupun konsep utama dia. Okay, apa yang perlu awak buat? Once you identify your topic, okay, sebaik saja awak identify topik awak, break it into key concept of point. Awak kena pecahkan kepada kata-kata kunci ataupun konsep kunci. So sekarang ni awak dah identify brain cancer. Okay, awak nak study pasal brain cancer, so awak pecahkan kepada beberapa key point lah ataupun key concept. Okay, right. So contoh awak dah pecahkan. Okay, yang pertama awak nak tahu tentang punca. Okay, punca brain cancer. Okay, lepas tu awak nak tahu tentang simptom. Okay, dan yang ketiga awak nak tahu tentang treatment, perawatan. Okay, so itu adalah awak punya key concept awak, key point awak. So langkah yang ketiga, apa awak kena buat adalah tulis. Write down all the keyword and phrases that best describe your topic. Awak tuliskanlah. Okay, so awak nak identify 3. So yang pertama tulis punca, yang kedua awak tulis simptom, dan yang ketiga awak tulis perawatan. Okay, langkah yang keempat. Okay, awak dah identify yang pertama keyword dia. Dah identify dekat sini. Okay, sekarang ni kita guna sinonim pula. Okay, kita nak luaskan lagi awak punya carian awak. Okay, so bila awak nak luaskan lagi carian awak, contoh awak nak cari pasal punca kanser otak. Okay, the cause of brain cancer. So kalau awak type, dia akan keluar lah keyword yang berkaitan punca kanser otak. Tapi awak nak luaskan lagi awak punya carian awak. Apa lagi punca lain? Awak boleh gunakan teknik ataupun langkah keempat, sinonim ini. Think of synonym or related terms for each concept or point. Consider spelling variation as well as singular and plural of words. Okay, langkah yang keempat ini, awak nak luaskan lagi awak punya carian awak, kita gunakan teknik sinonim. So kalau kat sini punca, simptom dan rawatan. Okay, so punca sinonim dia awak boleh type sebagai sebab. Okay, simptom sinonim dia awak tukar sebagai tanda-tanda. Okay, dan rawatan awak boleh tukar sebagai ubatan. Okay, ataupun treatment lah, bahasa treatment ataupun medication. Okay, alright. So bila awak tambah lagi sinonim, makin banyaklah research ataupun bahan yang awak boleh dapat. Okay, langkah yang kelima, gunakan keyword. A multiple keyword search retrieves more specific or focused result. Okay, kata kunci yang pelbagai akan menyenaraikan keputusan yang lebih spesifik ataupun keputusan yang boleh berfokuskan kepada apa yang awak nak. Okay, gunakan keyword yang pelbagai. Okay, ya. Kalau brain cancer, boleh juga. Okay, awak cari tentang brain tumor. Boleh sahaja. Ya, kita pelbagaikan awak punya keyword awak. Okay, dan last sekali dalam teknik yang pertama ini adalah step yang ke-6, phrases. Use this mark around phrases to make sure that are searched exactly as is. Otherwise, most search engine will look for each word separately. Okay, gunakan tanda pengikat kata dan penutup kata ni. Ya, ini pengikat kata dan penutup kata di sekeliling perkataan yang awak nak cari tadi tu, untuk memastikan apa yang awak nak ni sama macam apa yang awak tulis. Sebab kadang-kadang search engine ni dia akan cari perkataan ni secara berasingan. Contoh awak cari pasal brain cancer tadi kan, so masukkan pengikat kata dengan penutup kata.
brain cancer. So dia akan keluarlah result lagi spesifik brain cancer. Kalau awak tulis brain cancer tanpa perkataan pengikat kata dan penutup kata tadi ni, so kadang-kadang search engine tu dia akan cari dua benda yang berbeza. Dia akan cari tentang brain dan juga dia akan cari tentang cancer. Dua result lah yang akan dapat. Awak akan dapat tentang otak dan juga tentang cancer. So kalau awak nak spesifikkan lagi, awak nak cari pasal brain cancer, awak gunakan pengikat kata dan penutup kata ni. Okay, letak dekat awak punya frasa awak tu. So awak akan dapat result yang lebih tepat, iaitu brain cancer. Okay. Right. Teknik yang kedua, okay, kita kenali sebagai Boolean teknik. Teknik Boolean. Okay, teknik Boolean ni dia menggunakan 3 perkataan. Okay, and, or, not. Okay. So teknik Boolean is a way of connecting keywords using operators and, or, not. Okay, ini adalah satu teknik ataupun cara untuk kita gabungkan perkataan itu ataupun gabungkan kata kunci itu menggunakan perkataan and, or dan juga not. So contoh and dahulu. Okay, and. Use of the operator and will narrow your search because the result must contain all of the search term. Jika awak menggunakan perkataan and, okay, dia akan kita kata macam menyempitkan sikit lah, ataupun dia akan memendekkan sikit. Dia akan menspesifikkan okay, search awak, sebab keputusan dia tu mesti ada term yang sama. Contoh awak cari berkenaan dengan heart and lung. Okay, jantung dan paru-paru. So bila awak guna perkataan and ini, okay, result awak tu mesti ada dua-dua. Okay, heart and lung. Okay, jantung dan paru-paru. So result awak tu lebih spesifik. Dia hanya akan cari website, gambar, video, artikel yang ada jantung dan paru-paru secara bersekali. So sebab tu dia kata dia akan sempitkan sikit awak punya search awak tadi tu. Kalau awak guna perkataan or atau use of the operator or will broaden your search. Okay, kalau awak gunakan perkataan or, dia akan luaskan lagi carian awak. Kenapa? Because the result must contain at least one of the search term. Kerana keputusan tadi tu mesti mengandungi salah satu daripada terma carian awak. Contoh awak cari berkenaan dengan heart or lung, jantung atau paru-paru. So bila awak tulis perkataan or ini, okay, dia boleh keluar macam-macam result. Satu berkaitan dengan jantung, satu lagi berkaitan dengan paru-paru. So ada dua lah. Yang kalau yang ini ada satu je, jantung dan paru-paru, kena bersekali. Kalau yang ini dia ada dua, ada jantung ataupun paru-paru. Okay, dia lebih spesifik lagi dia punya kata kunci dia dekat situ. So awak akan dapat apa-apa artikel, video, gambar dan sebagainya berkaitan dengan jantung ataupun paru-paru. Okay, yang ketiga, okay, kata kunci not. The use of the operator not exclude terms so that your result do not contain any of the terms that follow it. So bila menggunakan perkataan not, tidak, okay, dia akan mengeluarkan terma-terma yang mana tak berkaitan dengan apa yang awak tak nak. Okay, contoh, example lung disease not smoking. Okay, awak nak cari berkaitan dengan penyakit paru-paru. Okay, lung disease. Okay, tapi awak tak nak penyakit paru-paru yang puncanya daripada smoking. So awak tulis lung disease not smoking. So dia akan keluarkan semua penyakit paru-paru yang puncanya daripada smoking ataupun merokok. So dia akan spesifikkan lagi carian awak. Alright. So itu adalah Boolean teknik. Okay. Teknik yang ketiga, kita guna truncation ataupun wildcard. Truncation ataupun wildcard. Use truncation and wildcard to search for variation in spelling and the form of a words. Kita akan menggunakan truncation dan juga wildcard untuk kita cari untuk kepelbagaian. Dari sudut spelling, ejaan dan juga bentuk perkataan itu sendiri.
Okay, selalunya truncation ni kita banyak menggunakan simbol dan juga ejaan. Simbol ataupun ejaan. Okay, right. So, kalau kita tengok dari sudut simbol, okay, the symbol used may vary depending on the database or search engine you are using. Simbol yang awak guna kadang-kadang adalah bergantung kepada database ataupun enjin carian yang awak menggunakan semasa awak mencari maklumat tersebut. Depends lah dekat maklumat yang mana, simbol macam mana yang awak guna. Okay. Yang kedua, dari sudut truncation. Okay, truncation ini adalah berkaitan dengan simbol juga. Okay, right. Typing the stem or root of the word plus a star, question mark or dollar symbol at the end of the word will retrieve all forms of the words. Bila mana awak guna truncation ini, okay, awak menaik punca perkataan. Okay, perkataan asal perkataan awak letakkan tanda bintang, tanda soal ataupun tanda dollar tadi tu. Okay, di akhir perkataan itu akan membolehkan awak mendapat semua maklumat berkaitan dengan perkataan itu. Okay, sebagai contoh, okay, awak tulis child, kanak-kanak. Okay, awak letak tanda star dekat hujung tadi tu. So, result awak akan lagi luas. Okay, awak akan dapat lebih kurang 6. Okay, result. Awak akan dapat tentang child. Okay, awak akan dapat tentang children. Awak akan dapat tentang childs. Okay, dengan apostrophe. Awak akan dapat tentang children's. Okay, apa lagi? Awak akan dapat tentang childhood dan childcare. Ini contohlah yang awak boleh dapat. So, dia akan luaskan lagi awak punya carian awak. Ataupun awak boleh letak tanda simbol, ataupun tanda seru, ataupun tanda-tanda lain lah. Okay, dia akan luaskan lagi. Dia tak spesifikkan. Okay, spelling variation. Okay, dari sudut kepelbagaian ejaan. Example of spelling variation can be seen in the differences between American and British spelling. Okay, selalunya kalau kita nak luaskan carian melalui spelling variation ni, selalunya dia menggunakan spelling yang berbeza antara American dan juga British spelling lah. Contohnya, okay, pediatric dengan pediatric. Okay, kalau American kita guna pediatric, P-E. Okay. Kalau British, pediatric dia P-A-E. So, kalau awak nak cari, pediatric ni adalah berkaitan dengan kanak-kanak. Okay, masalah kesihatan kanak-kanak. Okay, awak nak luaskan lagi carian awak, awak boleh guna dua spelling variation ni. Awak boleh guna dari sudut American spelling dan juga British spelling. So, result awak akan lagi luas lah. Okay, ataupun okay, selain spelling, frasa pun boleh. Okay, macam American, dia orang guna cell phone. Okay, telefon bimbit untuk United States, Amerika, mereka menggunakan frasa cell phone. Okay, kalau untuk UK, United Kingdom, okay, kita guna mobile phone. So, dia akan luaskan lagi carian awak untuk apa-apa yang berkaitan dengan telefon bimbit. Okay, yang terakhir, kita ada wildcard. Okay, wildcard symbol such as a question mark may be inserted in the place of a letter in a keyword. Okay, wildcard ini kita gunakan simbol seperti contoh kita guna tanda soal. Okay, awak letakkan pada perkataan awak itu, so nanti dia akan hasilkan result yang lebih luas. Contohnya woman. Okay, woman. Okay, awak letakkan tanda soal kat sini, dekat dia punya ejaan tadi tu. So, result yang awak akan dapat dua result, woman dan juga women. Okay, so dua result lah yang awak boleh dapat. So, lagi luas lah awak punya carian awak tadi tu. Okay, so itu adalah 3 jenis teknik carian yang saya ajar secara ringkas lah, yang awak boleh praktikkan untuk awak kembangkan lagi ataupun spesifikkan lagi awak punya carian di internet. Okay, so kita masuk satu topik yang kedua, practice using email features. Okay, yang pertama kita akan tengok email account provider features. Okay, email. Apakah yang dimaksudkan dengan email? Email or electronic mail is a way to send and receive message across the internet. So, email adalah satu mail elektronik.
satu cara untuk awak menghantar ataupun menerima mesej melalui internet. Okay. To send or receive email, will need an email account and an email address. Untuk menghantar ataupun menerima email, awak perlukan account email account and an email address dan juga alamat email. Awak perlukan dua itulah, satu email account dan juga satu lagi alamat email. Okay, apa lagi? And email addresses are always written in a standard format that includes a username, symbol and the email provider's domain. So selalunya alamat email ini, okay, dia ditulis dalam satu standard yang sama, format yang sama, yang termasuklah username, ada simbol dan juga email provider's domain. Contohnya macam, okay, nama awak @gmail.com, okay, ataupun nama awak, okay, contoh Abu @yahoo.com. Selalunya email address macam tu lah. Okay. So email provider, okay, contoh yang selalunya ada, email provider is the website that hosts your email account. So example, kita ada Gmail, kita ada Yahoo, kita ada Outlook dan juga kita ada Yandex dan juga lain-lain. Okay, bergantunglah kepada awak. Selalunya kita akan guna Gmail, Yahoo dan juga Outlook. Itu yang paling popular lah. Okay. Many people also have an email address hosted by their company, school or organisation. Okay, kadang-kadang ada sesetengah orang, okay, dia ada email address yang host dia tu adalah oleh satu syarikat, sekolah ataupun organisasi. Okay. These email addresses are usually for professional purpose. So selalunya alamat email yang ada host dia tu ada berkenaan dengan sekolah, syarikat ataupun organisasi adalah selalunya untuk tujuan profesional. Okay, contoh yang paling simple, okay, Abu @polimas.edu.my. Itu contohlah email profesional. Okay. Ini adalah contoh-contoh lain. Selalu kita akan ada, kalau pernah jumpa, .gov, okay, untuk government website. Okay. .edu untuk school or higher institution, untuk sekolah dan juga untuk institusi pengajian tinggi. .mil untuk military branches, untuk cawangan-cawangan ketenteraan, dan untuk org untuk non-profit organisation ataupun NGO. Ini contoh-contoh email profesional lah. Okay. Email security and privacy. Okay. Bila awak nak membuat satu akaun email tadi tu, ada beberapa perkara lain yang perlu awak consider. Okay. Selain daripada nama, okay, nama awak tu tak boleh terlalu common. Kan? Macam nama Abu. Okay. Abu common sangat. Kalau awak nak buat abu@gmail.com, okay, kemungkinan tak boleh, sebab nama dia terlalu common. So kena tambah sikit lah, Abu 123 @gmail lah. Kalau macam ni maybe boleh dibenarkan, kena spesifik lagi. Okay, so nama semasa awak nak set up account email tadi tu kena spesifik. Okay. Selain daripada nama yang spesifik, awak perlukan strong password, okay, ataupun password yang kuat. Kata kunci, bukan kata kunci, kata laluan yang kuat. Okay, ya. Alright, so strong password, okay, awak perlukan supaya password awak tadi tu tak mudah untuk diteka oleh orang lain. Okay, ya, supaya orang lain dia tak mudah nak hack awak punya account. Okay, so kita perlukan strong password lah untuk awak secure awak punya email address ataupun email account awak. Okay, ya. Alright. So kriteria, selalunya karakteristik untuk strong password, okay, karakteristik untuk strong password selalunya kena ada at least 8 karakter. Kena ada sekurang-kurangnya 8 karakter. Makin banyak makin bagus lah. Okay. Dan kena ada mixture, gabungan, okay, uppercase and lowercase letter. Kena ada gabungan huruf besar dan juga huruf kecil.
Okay. Kena ada gabungan apa lagi? Mixture of number and letters. Kena gabungkan nombor dan juga huruf. Okay. Dan kena ada simbol. Kena ada satu special character lah, simbol, sama ada hashtag, okay, tanda soal, tanda seru. Kalau macam ni awak boleh menggunakan ataupun awak boleh menghasilkan satu password ataupun kata laluan yang kuat lah, yang tak mudah diteka oleh orang lain. Okay. Apa yang awak kena belajar berkenaan dengan email? Okay. Email security is the term for any procedure that protects email content and accounts against unauthorized access. So, satu email security ataupun keselamatan email adalah terma yang digunakan untuk apa-apa prosedur yang melindungi kandungan email awak dan kandungan akaun awak terhadap ataupun daripada mana-mana akses yang tidak dibenarkan. So, email security ni kita dah faham. Ia adalah satu terma untuk satu prosedur yang dia akan lindungi akaun awak, okay, daripada sebarang akses yang tidak dibenarkan. Okay. Email service providers have email security measures in place to ensure secure client accounts and information from hackers. Okay, selalunya email service providers, okay, dia akan ada email security measure dia. Okay, macam bank lah. Okay, kita kata kalau bank A dia ada, okay, security dia ada guard dekat pintu depan. Okay, kalau bank B dia ada security dan juga dia ada pintu besi. Sama juga macam email service providers, dia ada pelbagai cara untuk dia pastikan email awak dilindungi, okay, untuk memastikan client account dan information awak bebas daripada sebarang hackers. Okay, macam contoh macam Gmail kan. Okay, Gmail dia buat 2-step verification. Okay, macam Gmail dia ada 2-step verification. Okay, right. Okay, yang mana kalau nak masuk Gmail tu kadang-kadang dia akan minta 2 kali lah pengesahan daripada awak. Satu maybe daripada awak punya account email awak, satu lagi maybe daripada message yang awak dapat. Okay, itu Gmail. Okay, kalau Outlook, okay, Outlook, okay, siapa-siapa yang ada account Gmail Outlook, dia akan minta awak masukkan password. Okay, dan juga dia akan hantar satu number kepada phone awak. Text tu phone number. Dia akan hantarkan satu number lah. Contoh macam dia hantar 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nombor ni awak kena masukkan sebelum awak boleh akses account Outlook awak. Bergantunglah kepada awak punya email service providers. Okay, alright. A strong passwords provide essential protection from financial and identity theft. Satu password yang kuat, okay, akan memberikan perlindungan daripada financial and identity theft, daripada kecurian kewangan dan juga kecurian identiti. Email security is about protecting sensitive information in email communication and accounts to secure against unauthorized access, loss or compromise. So secara ringkasnya kita boleh cakap satu email security ini ataupun keselamatan email ini adalah about berkenaan dengan melindungi maklumat sensitif dalam komunikasi email awak, dan dia juga melindungi maklumat penting dalam akaun email awak untuk memastikan akaun awak selamat daripada sebarang akses yang tidak dibenarkan, kehilangan ataupun sebarang kompromis. Okay. Email is often used to spread malware, spam and phishing attacks. This is why email security is important. So email ini selalunya digunakan untuk menyebarkan malware, spam dan juga phishing. Sebab itu adalah pentingnya awak setkan email security. Okay. Selain daripada awak tahu, awak buat satu password yang kuat dan juga awak buat verification kepada email awak. Okay. Yang penting sekali awak kena know your network. Kenali network awak, rangkaian awak. So sebelum awak sebelum awak connect dengan mana-mana internet, before you connect, be sure you know whose network you connecting to, so you don't fall prey to Wi-Fi honeypots. So sebelum awak connect dengan mana-mana internet, make sure awak tahu
rangkaian mana ataupun network mana yang awak tengah connecting. Okay, supaya awak tak menjadi mangsa wifi honeypots. Kita kata macam scammer punya wifi lah. Okay, nanti dia akan hack awak punya sistem komputer awak. Okay. If you are not sure what the public network at a business is called, ask an employee before connecting. So kalau awak dekat satu persekitaran pekerjaan, okay, awak tak pasti, okay, rangkaian awak mana yang awak kena guna. So public network yang mana awak kena guna, awak boleh tanya pekerja lain sebelum awak connect dekat mana-mana internet, supaya nanti awak tak masuk ataupun awak tak menjadi mangsa capaian internet pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Okay. Check to make sure your computer or smartphone is not set up to automatically connect to unknown Wi-Fi networks or set it to ask you before connecting. So sekarang ni, okay, salah satu cara yang awak boleh buat untuk awak secure awak punya rangkaian komputer awak, okay, awak kena check, okay, semak, to make sure your computer or smartphone is not set up to automatically connect to unknown Wi-Fi networks. Okay, awak check awak punya komputer ataupun smartphone awak supaya dia tak automatically connect dekat Wi-Fi yang tidak diketahui. Sebab ada setengah features ataupun ciri-ciri smartphone dan laptop sekarang ni, dia boleh connect dekat satu Wi-Fi yang bukan milik awak. So kalau Wi-Fi tu free, okay, tak ada password apa, automatic awak punya smartphone tu boleh connect ataupun boleh gabung, kita kata macam masuk dekat satu internet system tu. So cara yang untuk awak jaga account awak, okay, make sure, okay, awak setkan awak punya smartphone ataupun laptop itu jangan automatically connect dekat mana-mana Wi-Fi yang awak tak tahu. Okay. Ataupun awak boleh set juga, okay, set awak punya smartphone ataupun laptop untuk tanya awak dulu, okay, sebelum device yang ini dia connect. Okay, selalu ni dia akan keluar lah notification kan, okay, personal hotspot is available, okay, do you want to join? Kalau macam tu dia akan tanya dulu instead of dia terus join mana-mana network yang tidak diketahui. This is to ensure you are well aware and know what you're connecting to when you connect. So ini adalah untuk memastikan awak tahu yang sekarang ni awak punya device awak punya laptop dengan smartphone awak tu dah connect dengan rangkaian yang mana. Okay. Dan awak nak make sure yang awak tahu yang awak sedang melayari rangkaian orang lain. Bila mana awak guna Wi-Fi network yang awak tak familiar. Okay. Right. Email attachment features. Okay. Selain kita belajar tentang password, kita belajar cara untuk protect email awak, ada satu lagi features berkenaan dengan email yang awak kena tahu, iaitu email attachment feature. Saya rasa semua dah familiar dah. Okay. Yang ada tanda klik kertas dekat awak punya email tu. Okay. An email attachment is a computer file sent along with an email message. Okay. Satu attachment email, okay, adalah satu computer file ataupun file komputer yang dihantar bersama-sama dengan email message. Okay, so awak tulis email, okay, kat bawah tu awak nak lampirkan sekali dokumen ke, gambar ke, video ke. Okay, yang itulah kita panggil sebagai email attachment. Okay. One or more file can be attached to any email message and be sent along with it to the recipient. Okay. Satu ataupun lebih fail boleh dihantar ataupun dilampirkan dalam mana-mana email message dan dihantar bersekali dengan fail lain kepada penerima. So this is typically used as a simple share method to share documents and images. Ini adalah satu cara yang mudah lah, okay, untuk membolehkan awak share dokumen dan juga image kepada pihak-pihak lain. Okay. Macam contoh Gmail, okay, limit yang dibenarkan untuk awak share adalah sebanyak 25 MB sahaja. Okay, so kalau awak nak share apa-apa gambar ke dokumen, video melalui email Gmail, okay, make sure benda tu di bawah 25 MB. Okay. A lot of malware is distributed via email attachment, with some even considering to such to be the main vector for cyber attacks on businesses.
Users are advised to be extremely cautious with attachments that are not from a trusted source and expected, even if the sender is in their address book, as their account might have been taken over or misused. So kebanyakan malware ini, malware ini kadang-kadang juga disebarkan melalui email attachment. So kalau awak buka tu, awak klik email attachment, kadang-kadang virus boleh masuk dekat awak punya komputer sistem. So apa yang perlu awak buat, awak dinasihatkan untuk berhati-hati. Jangan buka sebarangan attachment yang awak dapat yang bukan daripada satu sumber yang boleh dipercayai. Walaupun kadang-kadang awak dapat email daripada kawan awak, cek dulu selagi boleh. Kadang-kadang email mereka itu dihack. So hackers dia akan masukkan virus. So check dulu. Awak punya email sistem awak. Jangan buka attachment yang diberikan secara sebarangan. Right. So dengan ini tamatlah tajuk chapter 6. Maka dengan tamatnya tajuk chapter 6 ni, habislah silibus kita untuk subjek computer application. Right. So assignment awak untuk hujung chapter ni, tugasan awak, apa yang perlu awak buat, please create a dummy email account. Tolong hasilkan satu account email yang baru. Use strong password in order to create the email account. Gunakan satu password yang kuat lah, seperti mana yang saya ajar tadi tu, untuk menghasilkan account yang baru. Saya bagi pilihan, awak boleh buat Gmail ke, Yahoo ke, Outlook ke, tak kisah, asalkan satu email yang baru. So siapa-siapa yang tak ada ni account email yang proper, awak boleh gunakan peluang ni untuk awak buat email yang proper. Nanti kalau awak nak minta kerja, awak nak hantar resume untuk awak punya LI, awak boleh guna email yang ini, yang ada nama awak, supaya senang nanti kita boleh detect. So siapa-siapa yang email dia macam tak berapa formal, gunakan peluang ni untuk buat account email yang baru, yang formal. Senang untuk pihak lagi satu, bila dia dapat email awak tu, dia dah tahu dah, student ni yang hantar, orang ni yang hantar. Alright. Siapa-siapa yang dah ada formal tu, awak boleh buat lagi satu. So awak boleh asingkan email yang private, yang personal, dengan email yang berkaitan dengan kerja. So apa yang perlu awak buat, bila awak dah buat satu account email yang baru, tolong hantar a review or a conclusion of what you have learned from this subject, DVC 212 computer application, in words using the email that you have created to this email, nadiatul_syamiming@outlook.com. So lepas awak dah buat email tadi, saya minta awak hantar satu review ataupun conclusion berkenaan apa yang awak dah belajar untuk subjek ni, daripada chapter 1, apa secara keseluruhan apa yang awak dah belajar dalam subjek computer application ni. Hantar dalam bentuk words. Saya nak satu page sahaja. Menggunakan email yang awak dah buat dekat sini tadi ni. Awak hantar dekat email saya ni. Nadiatul _ Syamimi @outlook.com. Right, satu page sahaja saya minta. So gunakan email awak yang baru awak buat dekat sini tadi. Right, itu sahaja tugasan awak. Due date dia saya bagi sampai 10 Januari 2022, next week, Isnin minggu depan. So terima kasih semua. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat